Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmaisarah Akilah binti Ahmad Tajuddin. Saya merupakan pelajar semester 5 daripada University College of Riasa Pahang. Hari ini saya ingin membuat pembentangan tentang tajuk Sejarah Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan melalui sistem persekolahan merupakan elemen penting dalam membangunkan sesebuah negara dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Sistem pendidikan bukan sahaja berperanan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat semata-mata, bahkan menjadi wadah perjuangan untuk menyampaikan nilai-nilai murni dalam pencapaian perpaduan kaum, khususnya di negara kita. Sistem pendidikan yang terbaik adalah sistem persekolahan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat Malaysia, di mana tidak terhenti apabila seseorang individu itu tamat pengajian di institusi-institusi pengajian tinggi. Penulisan ini akan membincangkan berkenaan sistem pendidikan di Malaysia yang telah mengalami perubahan dari zaman sebelum merdeka sehingga ke hari ini. Hal ini demikian kerana sistem dan dasar pendidikan di Malaysia sering mengalami perubahan, terutama laporan-laporan pendidikan yang telah dikeluarkan. Selain itu, pendidikan ini juga akan melakukan satu analisis terhadap sistem pendidikan tersebut serta membincangkan isu pelaksanaannya. Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu, sistem pendidikan masyarakat Melayu pada ketika itu adalah berlandasan kepada pendidikan tidak formal dan pendidikan yang bersifat formal. Pendidikan tidak formal yang dimaksudkan ialah pendidikan yang berkisar kepada pembelajaran secara turun-temurun yang diwariskan kepada generasi seterusnya. Hala 7, pendidikan ini adalah berdasarkan proses pembelajaran yang melahirkan insan yang berkemahiran dan berkebolehan dalam aspek teknik dan praktikal. Guru utama dalam pembelajaran ini adalah ibu bapa, ahli keluarga dan masyarakat sekeliling. Kanak-kanak pada zaman ini hanya mempelajari asas-asas kemahiran seperti bercucuk tanam, bertukang dan sebagainya untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Falsafah pendidikan yang ditekankan lebih cenderung untuk melahirkan generasi yang mempunyai kemahiran asas dalam hidup, mempunyai adab dan sopan, menghormati orang lain dan mempunyai kemahiran tinggi dalam semua bidang yang dipelajari. Selepas kedatangan agama Islam, sistem pendidikan berkembang sedikit dengan pembelajaran agama Islam dan bersifat formal. Maka wujudlah institusi, pondok dan madrasah untuk mempelajari bidang ilmu yang lebih luas. Menurut Wilkinson, murid di pondok mula belajar perkataan-perkataan Arab dan menguasainya selepas mereka akan terus mempelajari dengan cara menghafal huruf abjad Arab supaya menjadi panduan membaca doa dan teks Arab. Hala 7 pendidikan zaman British ini tidak menampakkan keberkesanan yang positif kerana pihak British menyekat kemasukan pelajar Melayu ke sekolah Inggeris kerana mereka bimbang jika orang Melayu belajar dan pandai, maka kedudukan mereka akan tergugat. Pihak British juga tidak mahu orang Melayu, Cina dan India bersatu kerana boleh menggugat kedudukan dan kepentingan ekonomi mereka di Tanah Melayu. Oleh itu, British sengaja membuat dasar pendidikan bebas atau laissez-faire dan tidak mempunyai keseragaman. Era penjajahan British dikatakan menjadi pemangkin kepada kesedaran tentang kepentingan pendidikan di Tanah Melayu kerana pendidikanlah yang telah membangkitkan semangat nasionalis dalam kalangan masyarakat untuk mencapai kemerdekaan. Hal ini demikian kerana pendidikanlah telah memberi peluang kepada masyarakat tempatan, khususnya orang Melayu, untuk menimba ilmu yang akhirnya membawa kepada kesedaran tentang sebab dan akibat penjajahan. Tokoh-tokoh penggerak nasionalisme seperti Ahmad Bostamam, Ishak Haji Muhammad dan ramai lagi merupakan orang-orang yang berpendidikan dan seterusnya mempelopori kebangkitan semangat nasionalisme melalui penulisan dan sebagainya. Masalah polarisasi telah wujud sejak zaman penjajahan British lagi. Pemerintahan mereka pada masa itu mempunyai dasar yang mengekalkan struktur kelas dan sosioekonomi kaum-kaum tertentu. Pihak British tidak menyediakan satu sistem persekolahan yang bersepadu. Sebaliknya, mereka membiarkan kewujudan sistem pendidikan yang berbagai-bagai aliran termasuk aliran English, Melayu, Cina dan Tamil atau lebih dikenali sebagai sekolah vernacular.
Tujuannya ialah untuk memenuhi keperluan sektor tertentu dalam ekonomi zaman berkenaan. Walaupun akhirnya bilangan penuntut meningkat dengan pengetahuan berorientasikan pendidikan Inggeris sehingga ke hari ini, namun peluang-peluang menggunakan kelayakan tersebut sebagai mobiliti ke atas tidak terbuka kepada golongan rendah. Oleh itu, perbezaan kelas terus kekal dan dapat dilihat dan dirasai sehingga ke hari ini. Menyatukan kaumnya ada di Malaysia namun sukar untuk dilaksanakan kerana pola penempatan yang berlainan. Orang Melayu, orang Cina dan orang India. Muncul laporan Hussein On 1971 dan laporan Mahathir 1976. Kedua-dua laporan ini adalah untuk mengkaji semula dasar pendidikan negara yang sebelumnya berdasarkan laporan Razak dan laporan Rahman Talib. Laporan Razak melambangkan tanah Melayu telah melaksanakan dasar bertolak ansur, dasar perpaduan kaum, dasar demokrasi dan dasar kesejahteraan. Laporan ini juga telah menunjukkan sistem pendidikan telah menambah maju apabila bertambahnya bilangan murid, guru dan sekolah. Sebagai asas untuk melaksanakan usul laporan Razak, suatu undang-undang diluluskan iaitu Ordinan Pelajaran 1957. Ini merupakan sejarah Malaya di mana perancangan pendidikan dirangka untuk meliputi semua kaum dalam masyarakat Malaya serta meliputi semua aspek struktur dan perkembangan pendidikan Malaya. Laporan Razak ini telah menjadi asas perkembangan pendidikan di Malaysia selanjutnya. Selepas menang pilihan raya 1955, satu jawatan kuasa telah dibentuk yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak, mengkaji dan menilai sistem pendidikan yang sedia ada dan mengemukakan syo-syo yang sesuai bagi mewujudkan satu dasar pelajaran yang boleh diterima oleh semua pihak. Penyata Razak mencadangkan dua perkara utama yang menjadi teras pembangunan pendidikan, iaitu setiap kanak-kanak diberi peluang mendapat pelajaran, mewujudkan satu sistem pendidikan bagi membentuk masyarakat yang bersatu padu. Penyata ini mengutamakan unsur-unsur dan nilai-nilai perpaduan negara sebagai satu matlamat yang perlu dicapai untuk menjamin kesejahteraan dan kepentingan masyarakat majmuk di negara ini. Tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan kanak-kanak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar. Walaupun perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta-merta, melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur, menandakan bermulanya usaha-usaha untuk menyatukan sistem pendidikan negara kita. Mengesyorkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan untuk menyatu padukan masyarakat berbilang kaum dan juga pembentukan identiti kebangsaan. Diluluskan menjadi Ordinan Pembelajaran pada tahun 1957. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Farah Elia binti Abdul Rahman. Saya merupakan pelajar University College of Yayasan Pahang semester 5 yang mengambil bidang pendidikan kanak-kanak. Hari ini saya ingin menerangkan tentang tajuk yang telah saya dapat, iaitu secara perkembangan pendidikan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farah Elia binti Abdul Rahman. Hari ini saya ingin menerangkan tentang tajuk yang telah saya dapat, iaitu perkembangan sistem pendidikan selepas kemerdekaan. Perkembangan sistem pendidikan di Malaysia selepas kemerdekaan bermula pada tahun 1963 hingga 1975. Tahap pertama pada tahun 1963 hingga 1965 menekankan pelaksanaan Akta Pelajaran 1961. Ia termasuk dengan pemansuhan peperiksaan masa sekolah menengah, penumbuhan sistem pendidikan aneka jurusan dan penubuhan pusat latihan daerah. Tahap kedua pula ia dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia Pertama yang digubal untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Tahap ketiga pada tahun 1971 hingga 1975 adalah tahun pengubahsuaian sistem pelajaran dan latihan untuk memenuhi keperluan perkembangan ekonomi. Aspek yang sangat penting dalam pendidikan iaitu etika yang menekankan dalam rukun negara. Selain itu, aspek ini juga sering diaplikasikan dalam banyak mata pelajaran yang diajar di sekolah-sekolah
bagi mewujudkan para pelajar yang tinggi moral dan etika. Pada tahun 1979, bagi peringkat sekolah rendah iaitu kurikulum kemahiran adalah tertumpu kepada bidang komunikasi. Ia juga telah menekankan kepada 3M dan perkembangan bakat serta membantu murid yang lemah. Kementerian Pelajaran Malaysia memainkan peranan yang penting dalam membawa perubahan kepada sistem pendidikan negara. Selain itu, telah melancarkan pelan induk pembangunan negara yang bertujuan untuk melonjakkan tahap kecemerlangan sekolah. Di samping itu, sekolah wawasan ditubuhkan untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid-murid pelbagai bangsa dan juga latar belakang. Melalui cara ini, membuatkan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya perpaduan dan juga perlu dipupuk sejak kecil lagi. Kita sebagai rakyat Malaysia mesti kita tahu bahawa tanggungjawab sistem pendidikan adalah untuk menyediakan generasi supaya mereka ini dapat menghadapi alam dewasa dengan berjaya. Selain itu, kita seharusnya melakukan perancangan untuk memperbaiki, memperkukuh dan juga meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai dengan perubahan sosialisasi masyarakat. Walau bagaimanapun, apa yang kita lihat sekarang ini, terdapat banyak sangat pelbagai isu yang ditimbulkan yang berkaitan dengan pencapaian dasar pendidikan kebangsaan. Antaranya perkara yang berhubung dengan struktur pendidikan. Isu ini juga melibatkan dalam pelaksanaan dalam pengajaran pendidikan sains dan matematik dalam bahasa Inggeris dilaksanakan pada tahun 2007. Tujuan tersebut adalah untuk memperkukuhkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan masyarakat. Antara sebab dasar ini dibantah kerana ia bertentang dengan Akta 152 Perlembagaan Malaysia. Ini juga melibatkan prestasi pelajar Melayu dan pelajar luar bandar dalam mata pelajaran sains dan matematik merosot. Ia juga bertentangan daripada perjuangan bahasa Melayu. Masyarakat Cina dan India juga sangat mempertahankan sekolah jenis kebangsaan bagi memelihara dan juga menjamin bahasa serta budaya mereka ini tidak akan pupus. Ciri-ciri yang terdapat dari penyata Rahman Talib. Yang pertama, pelaksanaan pelajaran rendah percuma selama 9 tahun. Yang kedua, kenaikan darjah secara automatik dari darjah 1 hingga tingkatan 3. Yang ketiga, peperiksaan penilaian sekolah rendah. Yang keempat, peluasaan pelajaran teknik dan vokasional. Dan yang terakhir adalah pengalihan bahasa pengantar. Ia juga memberikan laporan dalam sistem pelajaran yang telah dilaksanakan dengan berkesan mengikut syar laporan razak dan juga kita harus diteruskan. Perkembangan pendidikan di Malaysia mengalami banyak perubahan terutama dari zaman penjajahan hinggalah zaman selepas kemerdekaan. Perubahan dalam sektor pendidikan ini menjadi inspirasi penting dalam pengukuhan perpaduan negara ke arah yang lebih baik. Oleh itu, dalam pencapaian matlamat perpaduan negara yang kukuh, kita sebagai rakyat Malaysia mestilah berganding bahu seiring dengan usaha melalui dasar dan rancangan baru. Apabila kita mewujudkan hubungan yang baik, kita akan menjadikan tonggakkan kejayaan yang menjadikan Malaysia ini sebuah negara yang maju dan juga dapat merealisasikan wawasan 2020. Sekian, terima kasih.